Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk bab 10 iaitu gelombang bunyi. Ciri gelombang bunyi. Bunyi adalah satu bentuk tenaga. Ia dihasilkan oleh getaran. Apabila satu objek bergetar, tenaga kinetik ditukarkan menjadi tenaga bunyi. Alat muzik seperti gitar dan biola menghasilkan bunyi melalui getaran. Seterusnya, sifat-sifat bunyi. Bunyi memerlukan medium untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Bunyi boleh bergerak melalui pepejal, cecair dan gas. Pemindahan bunyi memerlukan getaran jirim. Bunyi tidak boleh bergerak melalui vacuum kerana tidak terdapat zarah-zarah dalam vacuum untuk memindahkan getaran bagi menghasilkan bunyi. Bunyi bergerak lebih cepat melalui pepejal berbanding cecair. Hal ini kerana zarah-zarah tersusun rapat dalam pepejal. Jadi, zarah-zarah dapat memindahkan getaran dengan cepat. Bunyi bergerak paling perlahan melalui gas kerana zarah-zarah disusun dengan longgar. Oleh itu, pemindahan getaran berlaku dengan perlahan. Pantulan dan penyerapan bunyi. Gelombang bunyi boleh diserap atau dipantul apabila sampai pada satu permukaan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Aimuni binti Osman untuk penerangan yang lebih lanjut. Kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung pada amplitud gelombang bunyi. Kelangsingan bunyi pula bergantung pada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Frekuensi diukur dalam unit Hertz, Hz. Contoh, bunyi lembu melenguh ialah bunyi frekuensi yang rendah. Bunyi tikus mendecit ialah bunyi frekuensi yang tinggi. Kenyaringan, kekuatan dan kelemahan bunyi bergantung kepada amplitud. Amplitud diukur dalam unit desibel. Kelangsingan, pitch, ketinggian atau kerendahan nada bunyi bergantung kepada frekuensi. Frekuensi diukur dalam unit Hertz, Hz. Kesan Doppler. Frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. Frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Ilham Ilina untuk penerangan yang lebih lanjut. Fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Gema. Gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Ia juga boleh kedengaran dalam kawasan tertutup seperti gua. Ia tidak boleh dihasilkan apabila bunyi diserap oleh permukaan. Aplikasi pantulan gelombang bunyi. Terdapat 3 jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Gelombang infrasonik berfrekuensi kurang daripada 20 Hz hanya dapat didengar oleh haiwan seperti gajah, badak sumbu dan zirafah. Seterusnya, gelombang audiosonik berfrekuensi antara 20 Hz hingga 20 kHz dapat didengar oleh manusia. Gelombang ultrasonik berfrekuensi melebihi 20 kHz hanya dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar dan ikan lumba-lumba. Sonar, sound navigation and ranging, digunakan untuk mengesan lokasi objek di bawah permukaan air, mengesan lokasi ikan bagi membantu nelayan, menentukan kedalaman laut supaya pelayaran kapal adalah selamat. Sonogram, imej yang dihasilkan oleh mesin pengimbas ultrabunyi, menukarkan tenaga elektrik ke tenaga bunyi untuk menghasilkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh filter selalu dikesan semula oleh transducer. Dengan menganalisis sonogram, ciri-ciri fizikal dan jantina filters dapat dikenal pasti. Dan yang terakhir, seperti yang anda lihat, iaitu alat bantu pendengaran untuk menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Seterusnya, pembesar suara untuk menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengar dari jauh. Serta stetoskop membantu doktor untuk dengar denyutan jantung pesakit. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.